Hai, Assalamualaikum murid-murid semua. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat sentiasa dan dijauhkan dari wabak COVID-19. Okey, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal. Jadi, cikgu harap murid-murid semua sudah bersedia untuk belajar. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat menghuraikan 3 daripada 4 kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal. Yang kedua, cikgu harap murid-murid dapat menjelaskan 3 daripada 4 kepentingan perdagangan jalan laut kepada negara. Dan yang ketiga, cikgu harap murid-murid dapat menghuraikan 3 daripada 4 kepentingan sumbangan Kerajaan Melayu awal terhadap ekonomi negara. Jadi, sila beri perhatiannya murid-murid. Sebelum cikgu jelaskan lebih mendalam, kita kena kenal dulu apa itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan atau aktiviti yang mendatangkan nilai pulangan pendapatan sekaligus membantu menjana sumber kewangan dan membuka peluang pekerjaan. Sebagai contoh, untuk negara kita, negara Malaysia, terdapat pelbagai kegiatan ekonomi. Contohnya dari sudut pertanian, pembuatan, perlombongan dan sebagainya. Mari kita kenal kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal. Terdapat 4 kegiatan ekonomi utama. Yang pertama, jom baca sama-sama dengan cikgu. Okay, yang pertama, pertanian. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, hasil hutan dan juga hasil laut. Dan yang keempat, perlombongan dan pembuatan. Yang pertama, kegiatan ekonomi pertanian. Lokasi Kerajaan Melayu awal di lembah sungai amat sesuai untuk pertanian. Hasil tanaman pula dipasarkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Murid-murid tahu tak kenapa lokasi di lembah sungai ni sesuai untuk pertanian? Sebab sungai ini membekalkan sumber air bersih, menjadi laluan pengangkutan dan perhubungan, membekalkan sumber protein dan sebagainya. Jadi kalau kita perasan, kebanyakan kerajaan Melayu awal didirikan di lembah sungai. Contohnya, Kerajaan Citu di Sungai Kelantan, Kerajaan Kedah Tua di Sungai Mas dan Kerajaan Santubong di Sungai Sarawak. Jadi mari kita tengok hasil tanaman pula. Yang pertama, pisang, ubi kayu, buah pala dan juga padi. Yang kedua, mari kita lihat ekonomi perdagangan. Kedudukan Kepulauan Melayu yang berada di jalan laut perdagangan timur dan barat, iaitu laluan sutera, menyebabkan aktiviti perdagangan bertambah maju. Kewujudan pelabuhan juga telah memudahkan para pedagang untuk datang singgah dan berdagang di Kerajaan Melayu awal. Apa itu laluan sutera murid-murid? Laluan sutera merupakan rangkaian laluan perdagangan di seluruh benua Asia yang menghubungkan rantau Asia dengan rantau lain. Contohnya, laluan ini telah menghubungkan rantau Eropah dengan rantau Asia, rantau Afrika dengan rantau Asia dan sebagainya. Mari kita lihat pula barang dagangan. Kebanyakan barang dagangan terdiri daripada rempah ratus. Contohnya bunga cengkeh, buah pala, lada hitam, kulit kayu manis dan sebagainya. Inilah laluan sutera murid-murid. Kalau murid-murid tengok gambar ni, laluan biru tu merupakan laluan sutera yang menghubungkan rantau Eropah dengan rantau Asia Tenggara melalui jalan laut. Manakala yang warna merah tu merupakan jalan darat. Jadi, dengan wujudnya laluan sutera ni, ia telah menghubungkan rantau Asia dengan rantau-rantau lain di seluruh dunia. Jadi, apakah kepentingan perdagangan jalan laut murid-murid? Mari sama-sama kita lihat kepentingan perdagangan jalan laut pula.
Antara kepentingan perdagangan jalan laut, yang pertama dapat membawa muatan yang banyak. Hal ini kerana perdagangan jalan laut menggunakan kapal-kapal yang besar untuk mengangkut barangan. Jadi semakin bertambah saiz kapal dagangan, semakin bertambah muatan yang boleh dibawa. Yang kedua, tambangnya lebih murah. Perdagangan jalan laut ni menggunakan kapal sebagai pengangkutan. Jadi tambang kapal ni lebih murah berbanding tambang kapal terbang. Kalau murid-murid selalu beli barang di Shopee, barang daripada China contohnya, kat bahagian pilihan pengangkutan dia ada dua kan, sea shipping dan standard delivery. Sea shipping tu menggunakan kapal laut sebagai pengangkutan, harganya murah, contohnya 5%. Kalau guna standard delivery yang gunakan kapal terbang, harganya lebih mahal. Seterusnya, perdagangan jalan laut juga merupakan sumber ekonomi negara kita. Hal ini kerana melalui perdagangan jalan laut ni, kerajaan Malaysia dapat menambahkan pendapatan negara. Dan yang terakhir sekali, perdagangan jalan laut ni dapat menjana pelbagai peluang pekerjaan sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran negara kita. Seterusnya, mari kita lihat pula kegiatan ekonomi hasil hutan dan hasil laut. Kerajaan Melayu awal kaya dengan hasil hutan dan juga hasil laut. Barangan ini mendapat banyak permintaan yang tinggi daripada para pedagang. Penduduk tempatan mendapat banyak keuntungan hasil daripada menjual barangan ini. Contohnya, rotan, gaharu, teripang dan mutiara. Murid-murid tahu tak apa itu teripang? Kalau cikgu sebut teripang, mungkin murid-murid tak tahu. Kalau cikgu sebut gamat, mesti kenal kan? Kalau kita jatuh, luka, mak kita mesti sapu ubat gamat kan dulu-dulu. Jadi teripang tu nama lainnya adalah gamat. Kegiatan ekonomi yang keempat ialah perlombongan dan pembuatan. Masyarakat Kerajaan Melayu awal menjalankan kegiatan perlombongan seperti biji timah, biji besi dan juga emas. Bagi kegiatan pembuatan pula, mereka telah menghasilkan barangan seperti tembikar, senjata dan juga perhiasan. Bagi memudahkan kegiatan ini dilaksanakan, mereka telah mencipta satu teknologi peleburan yang dipanggil relau. Jadi relau ni digunakan untuk melebur besi. Kalau murid-murid nak kenal, inilah bentuknya relau, salah satu teknologi peleburan yang dicipta semasa Kerajaan Melayu awal. Jadi masa cikgu pergi ke tapak arkeologi Lembah Bujang, banyak sangat relau yang ada kat sana. Ini membuktikan bahawa Kerajaan Kedah Tua sememangnya menjalankan kegiatan ekonomi, perlombongan dan pembuatan. Cuba murid-murid perhatikan gambar ni. Gambar ni menunjukkan bagaimana relau berfungsi. Pertama sekali, bahan bakar seperti biji besi, emas dan timah akan dimasukkan ke dalam relau, kemudian akan dileburkan. Tuyere itu pula berfungsi untuk memasukkan angin bagi mengawal api. Jadi bahan bakar akan dibakar sehingga 1600 darjah Celsius. Apabila sudah cair, ianya akan mengalir keluar daripada mulut relau. Sekarang, mari kita lihat pula sumbangan Kerajaan Melayu awal terhadap ekonomi negara kita. Yang pertama, memajukan lagi sektor ekonomi. Contohnya, zaman Kerajaan Melayu awal, kegiatan pembuatan diorang buat senjata, tembikar dan juga perhiasan. Tapi kalau kita tengok negara kita sekarang, sektor pembuatan ni sudah pun meluas dan lebih maju. Contohnya, negara kita telah menghasilkan barangan elektronik, pakaian, makanan dan sebagainya. Sumbangan yang kedua ialah negara kita dapat mengeksport barangan tempatan.
Jadi kegiatan mengekspor ni bukanlah kegiatan yang baru ada sekarang. Hal ini kerana dari kerajaan Melayu awal lagi sudah wujudnya kegiatan mengekspor ni. Contohnya kerajaan Melayu awal ni seperti Kedah Tua telah mengekspor ataupun menjual barangan tempatan ke kerajaan-kerajaan lain. Contohnya kerajaan Kedah Tua telah menjual rempah ratus kepada kerajaan China. Sumbangan yang ketiga ialah negara kita dapat bina hubungan dengan negara luar. Bina hubungan ni bukanlah kegiatan yang baru ataupun perkara yang baru. Dari kerajaan Melayu awal lagi mereka sudah membina hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Jadi ini merupakan salah satu sumbangan kerajaan Melayu awal terhadap negara kita. Yang keempat, dapat menarik minat pelabur asing. Negara kita merupakan negara yang sangat kaya dari sudut hasil hutan, hasil bumi, hasil laut dan sebagainya. Jadi, pelabur-pelabur asing ni sangat tertarik untuk melabur dan menjalankan perdagangan di negara kita. Mesti murid-murid tertanya-tanya kan, betul ke cikgu kerajaan Melayu awal ni menjalankan kegiatan perlombongan? Betul ke cikgu kerajaan Melayu awal ni menjalankan kegiatan pertanian? Sekarang mari kita lihat bukti kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. Sekarang cuba murid-murid tengok gambar di sebelah kiri. Gambar di sebelah kiri menunjukkan penemuan manuskrip Melayu yang menjelaskan kaedah pembuatan senjata daripada tulang mawas. Kenapa guna tulang mawas? Tak guna tulang harimau ke? Tulang beruang ke? Hal ini kerana mengikut kajian saintifik, tulang mawas ni dia mempunyai bisa yang tersendiri. Jadi kalau kita guna tulang mawas untuk buat senjata, yang senjata itu akan jadi lebih kuat ataupun lebih hebat lah. Tengok gambar di sebelahnya pula, itu menunjukkan keris yang diperbuat daripada tulang mawas. Seterusnya, tengok pula gambar di sebelah kanan. Gambar di sebelah kanan menunjukkan penemuan seramik dan tembikar di negeri Perak. Hal ini membuktikan wujudnya kegiatan perdagangan dan juga pembuatan di kerajaan Ganggar Negara dan juga kerajaan Beruas. Gambar-gambar ini pula menunjukkan wujudnya kegiatan ekonomi perdagangan. Kalau kita tengok gambar sebelah kiri menunjukkan penemuan bangkai kapal di Sungai Mas, iaitu di tapak kerajaan Kedah Tua. Cuba tengok anak panah tu. Anak panah tu menunjukkan tiang kapal. Jadi untuk mengeluarkan kapal tersebut, ahli arkeologi negara kita terpaksa mengorek lagi dalam tanah tersebut. Sebelah kanan pula menunjukkan ukiran kapal pada dinding Candi Borobudur. Ini menunjukkan adanya kegiatan perdagangan pada zaman kerajaan Sriwijaya. Jadi murid-murid, kita sudah sampai pada penghujung video pembelajaran. Sebelum cikgu mengakhiri video ni, mari sama-sama kita membuat rumusan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, terdapat 4 kegiatan ekonomi utama yang dijalankan oleh kerajaan Melayu awal, iaitu pertanian, perdagangan, perlombongan dan pembuatan serta hasil laut dan hasil hutan. Jadi kesemua kegiatan ekonomi ini bergantung kepada hasil alam semula jadi. Jadi kita seharusnya manfaatkan serta memelihara alam sekitar supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Sekian sahaja penerangan cikgu pada video pembelajaran pada kali ini. Jadi kalau ada sebarang soalan ataupun murid tak faham, jangan malu, jangan segan, boleh tanya cikgu. Jadi jumpa lagi pada video pembelajaran pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.